Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat malam kepada semua. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tuan, hari ni kita nak buat live sikit. Saya pun tak mau panjang-panjang, tapi saya tengok video yang selama 6 minit lebih tu sebenarnya abang ni dia buat live. Hari tu saya dah tengok. Dia cerita pasal tentang masalah pendatang-pendatang asing ni, yang berniaga ikut suka ni, di pasar Selayang kan. Saya dah tengok sebenarnya video ni. Sekejap lah. Okay, sekejap lagi saya nak tarik Abang Mi. Sat sementara tu tunggu Sat. Sekejap lagi saya ambil. Alhamdulillah, jadi insyaAllah saya pun ada PM dengan brother kita tadi, brother Mi, abang brother Mi kita tu, tak silap saya nama dia, band Mi lah dalam Facebook dah. Sebenarnya saya pertama sekali saya ucapkan kepada abang tahniah abang, sebab abang orang yang berani. Tahniah. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada abang orang yang berani. Berani kerana benar abang. Saya sokong abang 100%. Saya pun tak nampak abang menghina apa-apa pun pihak di BKL ni. Cuma abang tunjuk apa yang berlaku. Sebab apa orang Melayu tak boleh nak berniaga. Kenapa warga asing ni yang boleh berniaga ikut suka mereka. Ni tanah siapa saya nak tanya. Ni tanah siapa sebenarnya. Malam ni saya agak panas juga ni. Saya abang terang lah, minta maaf lah. Kalau saya cakap kasar pun saya minta maaf. Saya agak panas juga bila tengok video tu, saya agak panas. Kepada anggota di BKL yang terlibat lah. Bukan semua, saya kata bukan semua anggota di BKL yang terlibat. Awak, hampa ni samsing lah. Hampa ni samsing sangat lah, saya tanya. Tak tahu mana sangat hampa ni. Hampa pakai baju uniform, tunjuklah akhlak yang baik, tunjuklah adab dengan orang. Kalau orang buat live pun hampa marah, tak boleh hampa buat macam tu. Hampa penjawat awam tau. Orang bagi hampa kerja, hampa ada amanah yang perlu dipikul. Kalau brother ni pergi buat live cerita tu, patut hampa terima kasih kat dia. Bukan hampa nak maki dia bodoh apa kurang ajar sangat hampa ni. Hampa mau apa? Dak, brother yang maki tu, hang mau apa sebenarnya? Saya tanya. Hang nak apa sebenarnya aku tanya? Bukan kita gangster lah, tapi hang buat cara gangster. Hang mau apa sebenarnya? Hang beritahu aku ni yang pegawai di BKL tadi tu. Memang saya angin juga ni hari ni. Lebih-lebih maki orang bodoh, lepas tu tampak handset dia sampai pecah. Hampa siapa? Sebelum ni kalau hampa kena maki dengan mana-mana, kita bantu support hampa. Kita support di BKL. Sebab apa? Kita faham di BKL buat kerja. Tapi hampa akhlak hampa dengan adab hampa dengan orang macam ngapa lagi? Sesama Melayu pun nak bergaduh. Hampa ni dapat apa? Rohingya bayar duit hampa banyak mana? Saya nak tanya lah. Rohingya ni bayar duit hampa kat banyak mana? Kalau pendatang-pendatang sini ada uluk duit, saya tak tuduh. Saya tanya. Ada hampa terima apa-apa ke? Saya tanya. Sampai tak ada adab langsung hampa ni. Kalau hampa marah sekali pun cakap lah elok. Brother tu tak maki hampa pun. Dia tak maki pun, cuma dia tunjuk kepada orang. Macam mana berlaku di pasar-pasar sana. Bagaimana warga asing ni boleh berniaga ikut suka di tepi jalan. Apa hal hampa ni? Apa jangan kurang ajar lah sangat lah. Orang utara-utara punya kurang ajar. Saya tengok pun saya sakit hati tu. Tapi saya ucapkan tahniah kepada brother tadi. Sebab dia memang orang berani. Dan orang yang bersabar. Kalau saya duduk tempat dia, saya tak sabar tu. Saya abang tu terang lah. Janggut yang panjang ni, saya tak sabar. Saya abang terang lah. Kalau saya duduk tempat brother tadi, memang saya tak sabar lah. Jadi apa tu kira nombor 2 belakang lah. Memang jadi memang. Tapi saya ucapkan terima kasih pada brother tadi. Sebab apa? Dia memang orang yang sabar. Dan tahniah kepada dia. Seorang pejuang memang perlukan kesabaran. Saya pun tak pun nak layak jadi pejuang. Kalau saya duduk tempat dia, memang saya pun tak boleh sabar. Jadi apa belakang cerita lah, duduk dalam dulu. Tapi kurang ajak,
Kita salut abang tadi. Tapi saya nak beritahu kepada anggota yang terlibat tadi, hampa kurang ajar. Ni, mulut aku ketampar, hampa kurang ajar. Tak maaf cakap lah. Patutnya kita semua Melayu ni adalah budi bahasa. Ha? Adalah budi bicara. Lepas tu hampa hina pula. Ha, dia, tak ada kerja. Tak ada kerja, ni tak ada kerja ni. Awak hampa hina sangat. Tarang mana dia? Ha, hampa hina sangat. Tarang mana dia? Awak hampa hebat sangat ke? Pangkat hampa darjat apa tu tinggi sangat ke? Saya tak kata pada semua anggota di BKL. Sekali lagi, ramai anggota di BKL yang bagus-bagus. Ha? Abang ipar saya pun anggota di BKL. Tak ada masalah pun. Ha, bagus dia pun buat kerja. Tak ada masalah pun. Ni saya tujukan kepada anggota yang terlibat sahaja. Dan saya harap kepada di BKL tolong ambil tindakan. Kalau tidak, saya pun akan turun buat report sama-sama abang tu. Dan saya akan menjuang kes ni. Saya yakin ni saya nak ambil. Apa jadi pun jadi lah. Saya nak bersama-sama dengan abang tu, insya-Allah. Tolong brother tadi, tolong tulis WC. Saya nak WC dengan brother tadi. Nak tanya lebih lanjut. Abang brother, apa nama dia? Abang brother Ben Mi, tolong sat WC. Tolong komen sat. Tolong komen sat, kita nak WC dengan abang. Saya nak tanya sikit, apa hal jadi sebenarnya jadi semua ni. Tapi bagi saya, dalam peribadi saya melihat video tu dalam 6 minit. Saya tahu video tu abang tu dah tunggu 3 jam buat live ni. Sebab geram dengan pendatang-pendatang asing ni. Cukup kurang ajar. Pendatang-pendatang asing ni semua. WC tu. Saya nak tanya ni, Azim Hazrul ni abang Mi ke? Saya nak tanya Azim Hazrul ni abang berada tadi ke? Tolong jawab Ustaz. Saya nak WC dengan abang tadi. Minta maaf lah. Saya nak WC dengan abang berada Mi. Itu saja saya nak WC. Tolong Ustaz. Siapa-siapa boleh panggil dia ke apa ke? Tolong Ustaz. Abang Ben Mi. Kita nak dengar penjelasan dia. Memang saya tak, geram lah dengar. Memang geram tu ya. Hati ni, sampai kita ni ingat apa, kita ni macam anjing ke? Hampa buat orang macam anjing tau. Patut hampa terima kasih lah kat dia. Siapa dia ni? Syam Jepun yang mana satu ni, abang brother Mi ni. Saya nak cari abang yang terlibat tadi. Kalau boleh, kalau abang ada, saya cakap WC dengan abang tadi kalau boleh. Saya cakap WC dengan abang tadi kalau boleh. Tak, saya minta maaf lah. Saya nak minta abang brother tadi tolong WC. Brother Ben Mi. Saya minta maaf. Saya tak mau belagak ke apa dak. Cuma saya malam ni saya nak brother tadi ada WC. WC dengan orang di BKL tu sekali tu. WC tu. Abang Muhammad Azmi. Muhammad Azmi ni brother Mi ke? Brother Ben Mi ni ke? Kalau bukan, saya minta maaf Ustaz. Jangan ni, kita nak ni. Tolong bagi tahu Ustaz. Video please tu. Okey. Video tu tuan-tuan boleh tengok dalam page saya tadi. Memang saya dah bubuh, saya dah upload dah. Tuan-tuan boleh tengok selama video tu berlangsung selama dalam 6 minit lebih. Di mana kes tu memuncak lah. Semasa brother tu dimaki oleh pihak DBKL bodoh. Tapi bagus, abang ni dia tak maki balik. Abang ni tak maki balik DBKL. Itu saya kata memang bagus abang ni. Yang kedua, handset dia ditampak sampai jatuh. Dan saya tahu ada retak-retak di telefon. Bukan saya minta maaf. Saya minta maaf Ustaz. Saya minta maaf. Saya nak, kalau boleh saya nak minta brother Mi kita tu. Ustaz, saya dapat nombor telefon dia dah Ustaz. Ustaz, saya nak telefon dia. Ustaz nak. So, banyak satu ni. 1, 2, 3, 4, 5 2, 7, 8. Okey, saya dapat nombor telefon brother Mami kita ni. Tunggu Ustaz, saya nak call dia. Oh, tak dapat pula. Tak dapat pula. Tak dapat pula tuan-tuan. Minta maaf Ustaz, saya try sekali lagi.
Saya try tengok sekali lagi. Kalau dapat lah. Kalau dapat, okey lah. Oh, dapat. Okey, kita tengok Ustaz. Kita try. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ni Abang Ben Mi ya? Ya, Tok Singa ni. Ya, saya Tok Singa bang. Ya, Tok. Alhamdulillah, Tok. Alhamdulillah. Apa cerita bang? Saya kat depan BPD Sentul ni, Tok. Pasal saya pegawai tadi, pegawai India Kos saya. Okey. Dia tanya saya, kenapa buat viral macam ni? Okey. Saya buat viral ni buat untuk saudara pihak BKL. Tolonglah buat kerja. Okey. Cukup-cukuplah bayar wayang selama 30 tahun kat kami. Dekat Pasar Borong ni. Okey. Tolonglah buat kerja apa semua. Saya viral ni bukan nak jatuhkan nama dia. Nama dia BKL. Dia satu nama integriti buat. Tak ingat bagi lah integriti tu. Saya cakap kat perempuan tu kan. Okey. Dia buat report je tu. Dia kata, saya buat dia tapi saya punya jatuh pun. Saya tak buat report lagi. Sebab apa saya tak nak dia makan penting RM1. Saya fikir dah ada anak bini lagi puan. Tak boleh buat report dia sekarang puan. Tak apa. Kita bagi jumlah pukul 10 lebih. Kita bincang dulu. Pegawai dia cakap. Okey. So saya boleh tu nak buat report tu sekarang. Untungnya dia dapat episode tuan. Tapi kita fikir kesian. Takut ada anak bini. Dah kena buang kerja nak cari makan mana lagi tu. Baguslah bang. Terima kasih. Saya pun ucap terima kasih lah. Sebab pertama sekali saya sejuk abang berani. Yang kedua abang ada sifat sabar tu. Kalau saya duduk tempat abang, saya pun tak tahu nak jadi apa tadi. Betul. Dia melampau sangat sebab dia maki abang bodoh apa semua sekitar pun geram juga dengar abang. Betul tu. Abang tahu tak dia anggota ni duduk mana? Anggota tak tahu duduk mana tu. Tapi memang sini lah. Dia sini lah. Tapi macam ni bang, abang kena buat report juga. Bagi saya nasihat lah. Sebab apa? Bagi saya tu jadi satu pengajaran kepada dia. Memang kita pun kesian dia ada nak bini. Tapi cara dia tu tak kena bang. Mana boleh dia layan orang awam macam ni? Betul lah. Okey tu. Kalau macam tu, saya dengan orang tua saya ni, pas malam saya cerita tu, kereta tu tolong tu. Okey. Dia bayar, saya tak ada apa tu. Lepas saya buat live Jumaat tu, petang tu, pukul 2 hantar anak, Ustaz 3 hantar anak balik pada Sungai Buloh tu, bam macam tu. Lekat. Allahu Akbar. Nasib baik bahu saya je lari sikit. Ni nak pergi guruk bahu ni. Allah. Tadi patut sikit lah. Allahu Bahu Akbar. jatuh sikit. Tak apalah abang, rehat dulu. Cuma bagi. Saya dapat saya nak pergi hospital dia tak boleh. Takut benda ni tak selesai. Saya tak nak pergi hospital nak selesai benda ni juga. Tu. Tapi bagi saya buat report satu lah. Sebab benda ni dah viral. Bila benda ni viral, takut nanti dia orang buat report apa-apa kat abang pula kena. Abang kesian kat dia orang. Saya faham. Tapi bila kalau kata abang tak buat report, sekali lagi dia orang buat report kata abang mengganggu penjahat awam ke, abang pula kena tangkap. Okey, kita. Abang buat report dulu. Buat report selesai dulu, nanti kita roja-roja. Ni nombor peribadi saya. Apa-apa abang roja saya. Baiklah. Okey, baik-baik. Assalamualaikum. Betul. Okey, jadi insya-Allah tuan, kita dah dapat dah penjelasan daripada abang. Dia bagus. Tu pun dia tak mau buat report lagi, dia takut orang di BKL tu hilang pekerjaan lah apa semua. Yang hampa tak fikir orang. Hampa ni maki orang ikut suka hampa. Di mana adab hampa? Fikirlah sikit. Kita ni sama Melayu. Sampai tak nak muka sangat lah kita. Sampai tak nak muka kita semua Melayu. Jadi saya pun saranlah kepada abang ni, tolong buat report. Untuk demi kebaikan dia. Skrin tu pecah. Dia buat baru accident tadi no. Tak boleh pergi hospital lagi, baru dia kata lari. Kesian nak dia, tak apa. InsyaAllah kita doa yang terbaik untuk dia. Jadi kita sebagai rakyat tolong share live yang video yang viral tu, tolong share. Kita desak pihak di BKL dengan supaya mengambil tindakan kepada brother tadi tu, yang maki dia tu, yang ejek-ejekkan dia tu, tak ada kerja lah apa semua tu, yang tampak handset tu, yang tu semua kena ambil tindakan. Kalau tidak kita akan mempersoalkan di mana nak sebut ni payah lah, di mana disiplinnya pekerja-pekerja di BKL ni. Sebagai anggota penjawat awam tak boleh buat macam tu dekat orang awam. Kecuali orang awam tu berlawan ke, bertindak ke, boleh lah hampa nak buat apa-apa. Brother ni tak buat apa pun kat hampa. Cuma dia buat live ya pun. InsyaAllah kita akan bantu brother abang kita ni. Saya pun dah bagi nombor saya, insyaAllah. Dan kita fikir tuan-tuan, kerana isu warga asing Melayu sama Melayu bergaduh. Sebab ni lah tuan-tuan. Saya beritahu tuan-tuan sebab apa hari tu dulu kes saya dulu sebelum ni dengan tuan-tuan pun tahulah kes saya dengan Sabah kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni
Warga-warga asing yang masuk ni, kacau bilau habis, akhirnya kita semua Melayu berpecah. Yang ini je. Mereka conquer segala perniagaan-perniagaan, dan akhirnya orang Melayu tak boleh berniaga, orang tempatan tak boleh berniaga. Lama-lama kita pula bergaduh sama kita. Sebab apa? Punca dia pada orang asing ni semua. Tuan-tuan sendiri menilai lah. Dulu tuan-tuan marah saya. Masa kes tu saya tak mau sebut nama dia ni. Tuan-tuan tahulah siapa dia. Long mana kan. Dulu tuan-tuan kecam saya. Tak ada kerja pergi cari pasal orang. Sebab apa kita pergi cari pasal? Sebab apa? Lalu ni tuan-tuan tengok sendiri macam mana apa yang jadi. Ni semua bakal-bakal jadilah tu. Ayahanda, Abang Long semua tu tak lama lagi. Lalu ni problem negara bertapak dulu. Dah maju dah nanti. Buat kedai satu. Ambil orang Melayu sebagai pekerja. Lepas tu campur dengan NGO tu. Lepas tu masuk jadi ayahanda Abang Long ke apa segelong semua. Kita picum tangan mereka. Ni semua akan jadi. Kalau kita orang Melayu hari ni kita tak bangkit, tak bertindak, tak sayang bangsa kita, akhirnya kita akan maruah kita akan jatuh macam ni saja tuan-tuan. Warga-warga asing ni semua kita tak boleh bagi muka tuan-tuan. Kita tak marah tuan-tuan. Kita tak marah. Kalau warga asing ni mereka nak berniaga, nak tolong, dengan ikut secara betul-betul, dengan tapak yang betul, kita tak marah. Orang Melayu kita tak marah tuan-tuan. Kalau mereka berniaga dengan cara betul-betul, berniaga di tapak ke, mereka sewa dengan orang Melayu kita ke, itu pun satu punca pencarian juga pada orang Melayu, tak apa. Berniaga betul-betul lah. Janganlah sampai lebih kepala. Berniaga di tapak yang disediakan, berniaga lah. Nak kerja dengan orang Melayu, buat kerja, buatlah. Kita tak masalah. Tapi jangan pijak kepala. Jangan berniaga ikut suka tepi-tepi jalan. Kerana kenapa hampa boleh berniaga ikut suka? Kenapa kalau orang Melayu pergi kena angkut? Itu yang kita tanya orang ni. Kenapa orang Melayu kalau berniaga di tepi jalan kena angkut, kena sita barang-barang semua dengan ni apa ni, PBT ni semua. Kenapa warga-warga asing boleh berniaga sewenang-wenangnya? Dulu satu video saya buat tuan-tuan siapa yang ikut tahu. Saya pergi terjah Myanmar yang berniaga ikan di tepi jalan tu. Ramailah sokong, tapi ada juga yang kecam. Tu tak kesian ke dia nak cari. Bukan kira kesian tak kesian. Kita sebagai warga negara Malaysia ni yang ada IC ni warna biru ni, kita berniaga, kita kena ikut peraturan ada yang dia ada yang telah termaktub dalam Malaysia. Kita kena ikut. Takkan kita nak biar mereka ni, memang kita kesian. Takkan kita nak biar mereka ni berniaga ikut suka mereka. Kalau orang Melayu, hampa tak kesian pula. Hampa ambil barang-barang, hampa sita dengan wem-wem, hampa tak kesian. Itu saya kata tuan-tuan, benda yang kita buat ni 10 tahun tuan-tuan akan nampak lah apa jadi. Jadi insyaAllah lah, saya pun tak mau bising semua. Saya minta maaf sekali lagi. Tapi kepada pihak di BKR, hampa anggota yang tadi tu, betul-betul saya beritahu, cukup kurang ajar. Cukup kurang ajar. Ada baju jangan belagak lah. Brother, ni saya pesan sekali brother. Kita semua Islam, kita semua Melayu, ada budi bahasa, ada budi pekerti. Tunjuk sikit bahasa kita, budaya kita ni cantik, cakap elok sikit. Jangan bodoh-bodohkan orang lah. Kalau hang rasa besar sangat, buka uniform hang bagi tahu aku. Kita jumpa tengok. Hang punya besar ke macam mana? Tak apa, aku tak kisah. Bukan aku gangster, tapi hang tunjuk hang punya hang tunjuk supaya hang ni gangster sangat. Semacam yang maki orang bodoh, tanya orang ada kerja tak ada kerja, kau nak pelekeh orang sebab apa? Tampak insek orang ikut suka awak, hang ni kemas terang benar sangat hang. Okey. Itu saya beritahu sekali lagi. Waalaikumsalam. Ya, Apa tu? Baik, alhamdulillah. Ya. Macam mana komen brother kita tentang band mi tadi? Ya. Betul. Saya pun tengok sahabat kita ni, bro Ben Mi ni, dalam minggu ni dia ada banyak dia buat live. Ya, betul. Berkenaan dengan orang kata peniaga, khususnya Rohingya, Burma ni, apa semua ni. Dan saya nak salute keberanian dia, terutama dulu, keberanian dia buat pendedahan. Maksudnya dia tu berada di kawasan tersebut. Jadi inilah keberanian yang kita nak
Sebab apa? Isu-isu yang melibatkan warga asing ni kalau boleh kita minta warga setempat tu, itu yang membongkarkan. Kerana mereka lebih keadaan di kawasan tersebut. Kan? Betul? Jadi saya berasa amat orang kata memberi penghormatan, respect kepada Bro Mi atas pendedahan yang dia buat, dan pada saya kepentingan itu bukan adalah kepentingan peribadi. Dia buat tu untuk pandangan pada kita. Untuk peniaga-peniaga khususnya warga Melayu yang makin hari makin terjejah dengan adanya peniaga-peniaga warga asing ni. Macam saya dengar tadi Tok kata dia bukanlah kita nak orang kata membabitkan rasa kesian kita apa semua. Kita ni orang Melayu kita ni dah penuh beri perasaan kesian dan sebagainya, dah banyak sangat dah. Sehingga sampai waktu lah ni kita sendiri dah terasa tertindas. Pendapatan kita ni kita tertindas. Betul. Ya. Sampai tahap kita ni duduk di atas lantai dan mereka cuba merangkak naik atas bau kita dan ada setengah sampai dah berani memijak kepala kita. Hak ni kita rasa betul-betul rasa marah dengan kita ni warga negara. Tambah pula tu, mereka ni dah satu bab. Yang menjadikan dua bab ni bila penguat kuasa badan uniform seolah-olah berada di belakang mereka. Seolah-olah badan-badan uniform ni membela mereka ni lebih lagi daripada kita warga negara. Hak ni yang saya betul-betul rasa macam Jam, dia kata bodoh, dia berkata bodoh tak bangsa dah sendiri. Ya. Haram tu saya nak ingatkan kepada mereka yang beruniform, yang khidmat tugas mereka memberi servis kepada rakyat, mereka kena faham. Kami ni rakyat, kita ni rakyat. Sepatutnya mereka memberikan servis kepada kita. Kita ni yang orang kata mewujudkan suasana pekerjaan bagi mereka, kepada gaji mereka. Sepatutnya mereka melindungi kita, berikan servis yang terbaik kepada kita. Kita ni hak warga negara. Dan bukan kepada kita saja, tapi kepada generasi-generasi mereka yang akan datang. Termasuklah abang-abang yang di BKL ni apa semua. Jam. Kerana duduk di belakang warga-warga asing ni sanggup maki bangsa dia sendiri bodoh. Itu yang saya tak boleh tahan tu. Lepas tu dia tampak handset sampai jatuh. Lepas tu dia tanya pula last tu, kau ni tak ada kerja. Awak hang nak tak mana kedai? Awak ingat kita ni anjing ke? Kita ni anjing Ya, betul. Betul tu. Saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat kita yang memakai baju uniform ni, kan? Sekiranya ada ketidakpuasan hati daripada kami rakyat Marhai ni, khususnya apa yang abang Bro Ben kita buat, Ben Min kita buat, sepatutnya mereka menangani, bertanya, menyantuni apa perkara yang tidak puas hati. Apa perkara yang terjadi masalah, bukan kata terus maki bodoh tak ada kerja apa semua. Ni bagi kita adalah satu orang rasa penindasan pada kita. Bukan daripada segi perlambakan pelarian ni, tetapi penindasan daripada penguasa sendiri. Kita rasa benda ni kita ditekan dari orang kata dari pelbagai sudut. Tapi kita kalau boleh kita rakyat Malaysia kita minta lah satu tindakan yang bijak daripada pihak di BKL kepada anggota yang perangai ni. Sebab apa? Bagi saya pertama biadab lah. Yang kedua memang tak ada akhlak lah. Sebagai penjawat awam, sebagai penguat kuasa, dia perlu ada ketahanan mental yang kuat. Walaupun diprovok ke sekali ke, walaupun diprovok ke apa sekalipun, hang kena tunjuk kebijaksanaan sebagai seorang penguat kuasa, kena tunjuk kepada orang awam bahawasanya kita ni ada mentaliti yang kuat dan juga credibility yang cukup baik dengan masyarakat. Maksudnya ada integriti. Dan berintegriti. Integriti. Nak sebut integriti sebut pula. Jadi itulah.
Itulah tu, kita faham. Tugas kadang-kadang tugas yang daripada sahabat kita yang beruniform khususnya di BKL ni berat. Banyak aduan yang mereka nak kena handle. Banyak perkara-perkara mereka yang nak kena baik daripada segi pegawai-pegawai atasan dan sebagainya. Kita faham. Tetapi Allah putih pula lah. Putih pula. Jadi tak apalah, terputus. Sepatutnya lah. Siapa nak visi seorang lagi, saya nak tarik visi lah. Siapa nak visi boleh tarik. Kok ada pengalaman ke apa ke, ataupun ada orang daripada DBKS sendiri. Kalau ada orang daripada DBKS sendiri nak visi pun tak ada masalah. Kita boleh, kita tak ada masalah. Kita bukan marah kepada semua penguatkuasa DBKL ataupun orang, tapi kita yang marah tadi kepada individu yang tadi tu. Yang cukup perangai dia agak biadab bagi saya. Kalau orang utara kata dia cukup kurang ajar lah. Itu saya. Okey. Saya nak visikan seorang lagi saya. Tadi terputus, saya minta maaf. Integrity. Ya. Sebab banyak sangat TT ni semua, no. Integrity, credibility, dia macam-macam lah TT semua tuan-tuan. Suara tak dengar lah. Suara hilang. Memang lepas visi dia akan jadi masalah. Lepas visi suara akan jadi masalah. Jadi siapa-siapa nak visi sekarang seorang lagi lah. Siapa-siapa nak visi seorang lagi boleh. Seorang lagi saja. Tiada suara. Suara ada tapi slow, kena buka deras sikit. Buka deras, dia slow. Tolong siapa-siapa nak visi boleh. Bagi tahu siapa nak visi. Salah ni. Suara memang slow tuan. Bila visi ni, bila lepas visi dia akan hilang suara. Jadi saya minta siapa nak visi boleh visi. Siapa nak visi tolong tulis nak visi seorang lagi. Jadi tuan-tuan boleh buka suara volume deras sikit. Boleh buka volume. Memang lepas visi dia selalu jadi masalah. Lepas visi selalu jadi masalah macam ni. Tapi tak apa. Tuan-tuan siapa yang nak visi boleh nak visi, kita visi. Sat. Sekejap. Okey, memang suara akan hilang lah lepas visi ni. Dia lepas suara visi ni memang akan masalah. Sebab tu saya tak mau visi sebab putus tadi. Putus tadi. Dia kita punya Facebook kita ni, kalau kata kita berwisi, selepas daripada wisi dia suara dia akan hilang. Suara dia akan mendap. Suara dia akan jadi slow. Dia akan automatik dia slow. Jadi tak apalah. Ini saya live dengan Jam ataupun dikenali sebagai utusan rimba. Jadi terima kasih. Kita pun kita minta lah budi bicara di BKL, tolong selesai kes ni bagi elok. Bukan kita pun nak minta, kita pun bukan nak minta dia kena tindakan buang kerja ke apa, tak. Tapi bagilah satu pengajaran. Bagilah satu pengajaran kepada individu yang terlibat, penguatkuasaan, penguatkuasa yang terlibat tadi. Kita minta di BKL tolong cari keadilan kepada abang berada tadi dan juga beri satu nasihat ataupun beri satu orang panggil apa, Jam? Beri satu orang kata prosedur aduan. Sepatutnya sepatutnya brother di BKL tadi menerangkan kepada brother Bromi tadi macam mana untuk buat aduan. Maksudnya perjalanan aduan, jika ada tak puas hati, rakyat yang tak puas hati, apa yang bukti maklumat yang Bromi ada, minta dia sampaikan kepada DBKL. Permudahkan urusan apa yang Bromi tu buat. Bukan sound dia tak ada kerja, pi marah dia, pi maki pula apa semua, pi tolak handphone dia apa semua. Ni tak betul. Sepatutnya pegawai dia anggota uniform sepatutnya kena beri pendedahan.
kepada siapa-siapa netizen, khususnya rakyat yang ada maklumat. Bromi ni dia mungkin banyak maklumat kerana dia anak jati di situ. Dia pun declare dia anak jati di situ dan menetap di situ selama 25 tahun. Jadi ini orang yang macam ni di BKL kena ambil dia duduk bersama, duduk semeja, minta dia cerita sampai kat maklumat pukul berapa warga asing ni aktif, di mana aktif supaya serbuan ataupun tangkapan boleh dilakukan. Ini yang sepatutnya. Sebab tu saya kata apa Jam. Saya kata sepatutnya pihak di BKM berterima kasih kepada dia. Betul. Betul. Dia tunjuk tempat tu maknanya maknanya di BKM perlu terima kasih lah sebab apa senang nak buat kerja. Ya. Bukan pergi kata bodoh-bodoh semua ni semua. Ni satu benda yang tak beretika lah bagi saya. Memang tak ada seorang penguatkuasa yang tak ada etika. Kalau kata bahasa kasar, kurang ajar dan biadab. Ini kita boleh beritahu. Jam. Memang kita tak suka lah macam ni. Kadang-kadang kita pun malu sebenarnya. Saya sebagai kita yang memperjuangkan agama bangsa dan tanah air ni, kita yang membawa kedaulatan untuk didaulatkan bangsa Melayu ni, kita agak sedih apabila hari ni orang Melayu hari ni maki Melayu. Yang ni yang saya sedih. Sebab tu saya marah Jam. Banyak kes-kes lain-lain ni kita tak malas nak capuk. Tapi dalam isu ni kita jadi panas. Kita jadi panas sebab apa? Kita tengok orang Melayu, spin orang Melayu. Betul. Orang Sebab Melayu apa? mati orang Melayu. Ya, pendedahan yang Bromi ni buat, kalau saya tengok live dia 2-3 hari yang lepas, dia bukan saja tumpu kepada warga asing, tetapi dia pun ada menunjukkan live di mana peniaga-peniaga Melayu kita berniaga di situ. Dan apa maklumat yang dia sampaikan, peniaga-peniaga Melayu ni tak ada tempat untuk buat aduan. Tak ada tempat untuk menyatakan kebimbangan mereka bersaing dengan peniaga-peniaga Rohingya ni. Mereka ni ada komuniti. Daripada segi maklumat yang kita terima daripada live Bromi ni, mereka ada komuniti. Jika barang mereka dirampas dan sebagainya, akan ada galang ganti. Tetapi jika barang peniaga Melayu yang dirampas, putus modal mereka ni tu. Ini yang kita bimbangkan, ini yang kita rasa kita ni ditekan, ditindas di negara kita sendiri. Jadi kita tak mau nak perkara-perkara macam ni terjadi. Kita beritahu sebab tu lah. Kita ni yang mana ada NGO ni kena mainkan peranan. Kita kena ada kesatuan untuk orang Melayu. Kita kena ada kesatuan untuk orang Melayu. Ya, dan Tok, kita nak bagi tahu secara jelas kepada badan beruniform, penguat kuasa, kita bukan nak membang mereka atau kita tetap berada di dalam mereka. Bukti jelas, jika berlaku apa-apa perkara melibatkan badan beruniform, kita antara orang-orang yang berdiri teguh di belakang penguat kuasa kita. Kerana selagi mereka berintegriti, selagi mereka menjalankan khidmat kepada rakyat, kita tanpa berbelah bagi akan terus menyokong apa-apa agensi penguatkuasa sekalipun. Tetapi agensi penguatkuasa mesti memandang juga apa kemahuan rakyat, apa permasalahan rakyat dan layanilah mereka seperti mana setiap agensi ada moto pelanggan dan sebagainya, hargailah mereka. Itu saja tu. Jadi insya-Allah lah. Ni ada fake account yang masuk ni, biarlah di BKL buat kerja. Lama ni kita biarlah buat kerja, masalah dia kan. Bukan kita ada masalah, kita tak bisa maki di BKL ni pun. Yang mana yang terbaik buat hari tu macam Tan Sri Anwar Musa yang buat hari tu, kita sokong. Kita sebagai rakyat ni bukan secara politik, kita sokong 100% apa yang Tan Sri Anwar Musa buat. Kita tolak politik. Kita kira ia ini memberi satu kebaikan kepada rakyat, satu memberi kebaikan kepada orang Melayu, orang Islam. Kita sokong. Kita bukan fanatik politik. Tetapi hari ini kita agak kecewa hari ini apabila yang isu ini berlaku, dan kita haraplah lepas ni kita tak maulah berlaku macam ni. Jika ada provokasi sekalipun daripada, kalau mereka kata Bromi ni buat provokasi, sepatutnya seorang pegawai, seorang penguatkuasaan, pegawai penguasaan, dia kena ada mentaliti yang kuat. Dia kena ada dia kena ada orang kata memang mental yang kuat lah untuk hadapi benda-benda provokasi ni. Dengan kita bercakap baik, dengan kita tunjuk akhlak yang baik, kita tunjuk budi bicara kita yang baik kan.
Ini satu benda yang akan naikkan imej di BKL. Tapi hari ini bila anggota yang terlibat, pegawai anggota yang terlibat hari ini seolah-olahnya menunjukkan satu benda yang buruk terhadap menjatuhkan imej sendiri di BKL. Betul tak, Jam? Jadi insya-Allah lah, kita tak maulah lepas ni perkara-perkara ni berlaku lagi. Insya-Allah, Jam, kita akan teruskan bersuara demi untuk masalah, demi untuk rakyat. Selagi nyawa di kandung badan, kita akan teruskan perjuangan. Jadi kita pun minta harap-harap Abang Romi kita ni, band Mi kita ni tak ada apa-apa lah. Dan jika dia ada apa-apa, saya pun akan turun ke KL sekali lagi, insya-Allah. Kalau kita perlukan ada perbincangan dengan pihak-pihak tertentu, kita akan turun. Kita akan turun dan kita akan duduk selotoklah dengan brother Mi kita dan juga semua-semua NGO yang nak bersatu tentang kita akan bantulah Romi ni kita, insya-Allah. Jadi kita harap brother-brother kita semua di belah-belah Selayang, di belah-belah Selayang ramai brother-brother kita, ayah-ayah anda kita semua ni tolong support Abang Ben ni kita. Kalau ada masalah kita selotok, table talk. Jangan kita biar benda ni sampai melarut-larut. Benda ni perlu ada keadilan dalam kita ni sebagai rakyat dengan di BKL. Jadi insya-Allah kot, no. Jadi apa-apa pun saya pun terima. Jangan stop saya suara tak dengar. Okey, jadi saya pun terima kasih pertama kepada Ben Mi dan kita hormat dia. Yang kedua, saya pun terima kasih kepada saudara Ijam ataupun dikenali sebagai utusan Rimba, dan juga kepada semua follower saya, dan bukan follower pun, walaupun haters sekali macam mana sekalipun. Kita terima kasih kepada semua lah yang support kita, perjuangan kita, dan juga kepada Abang Mi kita ni. Kita doalah ramai-ramai, rakyat Malaysia doalah ramai-ramai supaya Abang Mi kita ni dalam keadaan yang baik. Jadi insya-Allah kita akan bantu. Insya-Allah saya beritahu sekali lagi kepada tuan-tuan, saya Ijam, utusan Rimba, kita akan bantu dia semampu boleh. Jika dia di pihak yang benar. Jika dia tidak pihak yang benar, maka kita tak boleh campur. Ya tu. Dan saya ingin memberi sedikitlah orang kata penyataan berkenaan dengan isu ni. Kita bukan melevelkan semua di BKL. Dan pada yang kita kritik ini adalah perbuatan individu yang berada, yang memakai baju di BKL yang isunya di sini. Bukan kita nak pukul rata. Kita terang sendiri, bukan kita kata di BKL ni teruk. Kenapa? Bukan. Kita sentiasa, umpama saya cakap tadi, jika badan beruniform ini adalah berintegriti, menjalankan tugas dengan adil, kami 100% tanpa berbelah bagi akan menyokong badan-badan uniform ni. Bukan kata perkara baru, perkara sebelum-sebelum ni, baik immigration, baik PDRM dan sebagainya, kita tetap menyokong setiap tanggungjawab, setiap kerja tugas mereka, kita support, kita sokong. Tetapi kita hanya kritik satu dua orang yang berperangai mereka sendiri tidak mengikut SOP ketika mana mereka memakai pakaian uniform. Sepatutnya mereka lebih beretika. Yang ni kita nak beri mereka nasihat, nak beri mereka sedikit teguran. Sebab kita ni marhain dan kita sendiri rakyat Malaysia, kita ada hak untuk bersuara, memberi pendapat dan sebagainya. Itu saja. Kita macam tu juga, saya pun sama, kita bukan maki semua di PKR, kita maki anggota yang terlibat saja dalam kes tadi. Dan juga kita akan beri sokongan jika pihak di PKR buat benda yang betul-betul, kita tak ada masalah. Kita bersama-sama. Rakyat ni tidak berpisah dengan pihak-pihak PBT ni. Kita tidak berpisah. Jadi kes macam ni memang tak cantik lah. Jadi saya harap kepada bro tadi itulah. Ni saya beritahu kali Jam, kepada bro yang pakai uniform tadi tu. Jangan nak tunjuk something sangat lah. Jangan tunjuk samsir sangat. Kalau tu nak samsir sangat, buka baju, kita cerita lain. Kita cerita nak cara samsir, kita cerita cara samsir. Simpan lah samsir-samsir tu. Sama-sama bangsa ya. Kalau nak samsir tu, samsir dengan warga asing. Betul Jam? Betul. Pergi tampak warga asing tengok kenapa ni. Tak payah kata bodoh-bodoh kat bangsa sendiri. Ini saya bagi teguran yang agak keras daripada saya kepada pegawai penguasaan di BKL yang terlibat tadi tu. Jangan nak tunjuk samsing sangat. Kita tunjuk akhlak yang baik. Orang lain pun lebih samsing pada hang ni tak tunjuk. Itu saya minta. Kita pun bukan samsing tapi kita geram macam dia tadi. Kita geram. Betul. Jadi insya-Allah lah, apa pun terima kasih kepada semua, dan saya pun minta maaf kerana bahasa saya mungkin kasar sikit, mungkin ada kotor sikit. Saya manusia biasa, bila geram amarah dia naik ni, maknanya jadi panas, api mengosak dalam badan. Jadi saya minta maaf lah kepada semua tuan-tuan.
Kita kadang-kadang ni manusia ni tak terlepas daripada kesilapan. Mulut kita ni sentiasa kadang-kadang tercakap benda-benda tak elok. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Jam, saya terima kasih. Jadi insya-Allah Jam, kita tengoklah apa yang kita akan buat lepas ni insya-Allah. Saya pun nak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua.